Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua lembaga pengarah Syarikat Risk Management Sdn Bhd. Tujuan meeting kita pada petang ini untuk membincangkan kemalangan yang berlaku di Permanis Lot 5 dan 7, Jalan P/5 dan P/6, Seksyen 13, Kawasan Perusahaan Bandar Baru Bangi 43650 Selangor. Kemalangan ini seperti yang kita telah tahu melibatkan kemalangan jentera dengan seorang pekerja mangsa bernama Hafizuddin bin Karjo dan pemandu jentera bernama Samion bin Samijan. Okey, yang pertama sekali saya ingin dengar maklumat penyiasatan daripada pihak Human Resource. Dipersilakan Cik Rahmat. Terima kasih kepada Tuan Muslim Majlis. Saya Rahmat Khairul Azizan, Pegawai Penyiasat Bahagian Human Resources bagi insiden di syarikat Permanis Sdn Bhd. Berdasarkan kajian analisis, memo, bukti-bukti dan temubual yang telah kami jalankan, kami mendapati bahawa pada hari kejadian, Encik Hafizuddin bin Karjo telah memberikan MC kepada pihak pengurusan atas ketidaksihatan beliau. Namun MC beliau ditolak kerana pada hari itu stok-stok baru masuk ke gudang dan memerlukan tenaga-tenaga pakar untuk menguruskan segala keluar masuk stok-stok barang yang baru. Yang kedua, daripada kajian dan temubual yang telah jalankan, Encik Hafizuddin hanya memakai slipper sewaktu kejadian itu berlaku. Ini menunjukkan bahawa Encik Hafizuddin telah melakukan kesalahan di bawah semasa beliau sedang bekerja, dan ini menyebabkan kemalangan ini berlaku. Bunyi bising dan juga atap bocor merupakan masalah yang sering timbul apabila kita berurusan dengan kawasan gudang yang luas. Jadi pihak pengurusan menyatakan bahawa mereka telah cuba untuk membersihkan dan menyelesaikan masalah itu, namun sedikit sebanyak kebocoran itu masih berlaku. Operator forklift iaitu Encik Samion bin Samijan pula daripada penyiasatan kami adalah masih baru dan juga kurang berpengalaman, namun beliau masih di bawah pemerhatian supervisor beliau. Namun pada hari itu beliau terpaksa melakukan kerja seorang diri kerana supervisor beliau terpaksa menguruskan anak buah beliau di kawasan lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Rahmat. Sekarang saya ingin mendengar siasatan daripada Pegawai Penyiasat Bahagian Pengurusan. Encik Fawaz, persilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi kita Encik Muhammad Haziq. Seterusnya saya akan menerangkan kepada anda semua apa yang saya dapat dalam siasatan saya tentang pengurusan syarikat ini. Baik. Dalam cerita yang telah diceritakan oleh Encik Rahmat, syarikat ini pengurusannya tidak bagus. Dalam dia di bawah Akta 1954 dia menerangkan tentang General Duties of Employer and Self-Employed Persons, Section 15, which the provision of such information, instruction, training and supervision as is necessary to ensure so far is practicable the safety and health at work of his employers. Pengurusan syarikat gagal untuk memberi sebarang latihan untuk qualify the forklift driver. Forklift driver tersebut terlalu muda dan kurang pengalaman untuk membawa forklift. Section 15 juga dalam bawah Akta Ausha ada juga menyatakan tentang General Duties of Employer and Self-Employed Person has that the employer should make
arrangement for safe use, operation, handling, storage, as well as the transportation of substance. For that case, the employer using the forklift under maintenance. Maksudnya di sini pekerja tersebut menggunakan forklift yang di bawah tanpa ada penyelenggaraan dalam bawaan under OSHA. Juga Section 15 ada juga menyatakan regards any place of work under the control of the employer or self-employed person, the maintenance of it in a condition that is safe and without risk to health, and the provision and maintenance of the means of access to and egress from it that are safe and without such risk. Di bawah Section 37 juga ada menyatakan the approval of Industry Code of Practice of OSHA which is not following by the company where it should consist of any code, standard, rules, specification, provision relating to occupational safety or health approved by the minister. The management juga pekerja itu tidak berapa sihat untuk bekerja dalam pada masa yang sesuai. Itu berada di bawah Section 30 Akta OSHA 1994. Every employer should consult the safety with a view to the making maintenance of arrangement which will enable him and employees to cooperate effectively in promoting and developing measures to ensure the safety and health the place of work of the employees and checking the effectiveness such measure. Maksudnya di sini pegawai atasan, management patutnya membuat penyelenggaraan setiap masa untuk dan bekerjasama dengan pekerja dengan secara efektif. Dalam Akta 514/14 tajuk regulation section 66 which regulate which regulate and require the monitoring by employer or occupier of condition at the place of work including the health of their employees. The company management does not obey this act. They are not following the constitution. They force employee to work even he has medical leave and high fever. Pengurusan syarikat tidak mengikut akta ini. Mereka memaksa pekerja tersebut untuk bekerja sedangkan pekerja tersebut mempunyai surat cuti sakit dan mengalami demam panas. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan pada Tuan Pengerusi kita. Okey, terima kasih Encik Fawaz. Sekarang bahagian persekitaran pula bagaimana Encik Faiz? Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Okey, saya Muhammad Faiz bin Muhammad Usni, penyiasat daripada bahagian persekitaran, ingin membentangkan hasil siasatan kami. Berdasarkan daripada hasil siasatan kami mendapati bahawa terdapat tumpahan air di kawasan kejadian tersebut. Tumpahan air ini dipercayai berpunca daripada atap kilang yang bocor dan ketika waktu kejadian hari telah hujan. Setelah membuat siasatan dan telah menemu ramah beberapa pekerja di bahagian kilang tersebut, kami mendapati bahawa aduan terhadap atap bocor itu telah dibuat, namun tiada tindakan yang dilakukan oleh pihak kilang untuk
membetulkan atap tersebut. Okey. Selain daripada itu, kami dapati bahawa sistem pencahayaan di bahagian kilang agak teruk, terutamanya di bahagian tempat penyimpanan barang. Okey, ini kerana terdapat banyak lampu rosak di situ dan tiada tindakan yang diambil untuk membetulkan lampu-lampu tersebut. Okey. Selain daripada itu, kami dapati bahawa persekitaran gudang kilang itu juga sangat bising kerana daripada bunyi-bunyi mesin dan juga bunyi forklift dan kenderaan-kenderaan berat yang berada di situ. Okey. Keadaan itu akan mengganggu para pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dan akan mengganggu konsentrasi mereka ketika melakukan pertumpuan. Okey. Berdasarkan daripada semua bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang telah diambil daripada pihak pekerja, kami berarti bahawa pihak syarikat telah melanggar beberapa akta di dalam Environment and Quality Act 1974. Untuk kesalahan pertama, kami mendapati pihak kilang telah gagal untuk melakukan penyelenggaraan terhadap premis kilang tersebut dan telah melanggar Akta Environment and Quality Act 1971 Section 31 yang telah menyatakan bahawa where any environment hazardous substance, pollutant, waste are being or likely be emitted, discharged or disposed from any vehicle, ship or premise, irrespective of whether the vehicle, ship or premise are prescribed under Section 18 or otherwise perform any aircraft, the Director General may be noticed in writing required to the owner or occupier of the vehicle, ship or premise or aircraft. Okey, berdasarkan daripada akta tersebut, pihak kilang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta EQA Act 31 Part 2 yang menyatakan bahawa any person who contraves the notice issued under subsection 1 or 2 shall be guilty of an offence and shall be liable to fine not exceeding RM25,000 or to imprison for a period not exceeding 2 years or to both to a further fine not exceeding RM1,000 a day for every day for that offence. Okey, selain daripada itu, kami dapati pihak kilang juga telah gagal mengawal bunyi bising yang datang daripada forklift dan juga mesin-mesin di kilang tersebut. Okey, dan pihak kilang boleh didakwa di bawah Akta EQA 1974 Act 127 Section 21 yang menyatakan that emit or cause to be permitted any noise in greater volume, any person who contravenes subsection 1 shall be guilty of an offence and shall be liable to a fine not exceeding RM100,000 and a day for every day. That offence is continued by the Director General requiring him to cease the specific terrain has been served for him. So, daripada keseluruhan siasatan kami dapati bahawa pihak pengurusan kilang telah gagal untuk menyediakan satu sekitaran yang selamat untuk para pekerjanya bekerja dan gagal untuk melakukan penyelenggaraan terhadap spesifik bangunan dalam spesifik tentu dalam bangunan mereka. Dan di sini saya ada sertakan sekali orang yang menyatakan bahawa mereka gagal untuk melakukan penyelenggaraan berkala terhadap bangunan mereka. So itu saja daripada saya bahagian persekitaran. Terima kasih. Terima kasih Cik Ais atas segala maklumat. Sekarang dipersilakan Pegawai Penyiasat Bahagian Kejuruteraan, Encik Syazwan. Okey, hasil daripada kajian kami dan juga bukti-bukti, dan kami menggunakan undang-undang yang termaktub di dalam perlembagaan, iaitu Undang-Undang Factory and Machine Act 1967, di mana dinyatakan bahawa pada bahagian 2 nombor 14
state that all machinery and every part thereof, including of all fitting and attachment, should be of sound construction and material free from defect and suitable for the purpose and so to be property maintenance. Bermakna setiap bahagian itu perlu diselenggara dengan betul, dan juga perlu, jika ada pengubahan perlu mengikut undang-undang. Jika tidak mengikut undang-undang ini, dia akan didapati bersalah. Dan juga FMA Part 2 nombor 18/1, no person shall manufacturing, repair or install machinery in a such manner that it does not comply with the provision of this act and any legislation made that under applicable to such machinery and part. Jadi syarikat itu didapati bersalah melanggar kedua-dua undang-undang itu. Dan akhir sekali, konklusi yang saya dapat kami buat bahawa dalam penyelesaian kami tidak menyalahkan pada pemandu forklift, tetapi kami menyalahkan pihak pengurusan kerana tidak menjaga maintenance forklift dan juga tidak menguruskan forklift dengan betul. Di samping itu juga persekitaran di tempat itu agak membahaya. Dan di antara langkah-langkah, di antara cadangan kami untuk penambahbaikan untuk syarikat itu adalah untuk membuat satu laluan khas untuk pemandu forklift, mewujudkan satu hadangan, dan mungkin pihak pengurusan boleh membuat satu seperti lampu isyarat, dan juga memastikan semua pekerja mematuhi arahan-arahan dan juga peraturan yang termaktub di dalam perlembagaan untuk keselamatan bersama. Okey, sekian dari saya balik ke tuan pengurusi. Okey, terima kasih Encik Sazwan. Sekarang yang terakhir, bahagian kesihatan pula macam mana? Okey. Terima kasih kepada pihak Tuan Pengerusi Majlis. Saya daripada pihak Health Department ingin membentangkan hasil sertaan kami. Kami telah mendapati bahawa mangsa Encik Muhammad Afizuddin bin Karjo tidak berada di dalam keadaan 100% sihat. Dia telah diberi cuti sakit daripada panel doktor yang diiktiraf, dan pada masa itu dia dipaksa bekerja oleh pihak management kerana kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman. Mangsa merupakan seorang yang telah lama bekerja di syarikat itu dan dia merupakan salah seorang yang sangat berpengalaman. Oleh itu dia dipaksa bekerja. Sebelum dia bekerja, dia telah mengambil ubat dan kami mendapati ubat itu mengandungi chlorpheniramine, iaitu ubat sesama yang membawa kepada kesan ngantuk. Dan selepas mengambil ubat itu, dia sepatutnya tidak menjalankan apa-apa kerja berat. Dan daripada hasil catatan kami boleh mengaitkan pihak pengurusan di bawah Akta Kerja tahun 1995 bahagian 12, iaitu pekerja yang sakit tidak dikehendaki untuk bekerja. Akta Pekerjaan memperuntukkan hak cuti sakit kepada pekerja, tapi pekerja tersebut mesti mengesahkan bahawa dia sakit. Di bawah Seksyen 60F-1, seseorang pekerja adalah berhak mendapat cuti sakit setelah diperiksa oleh doktor gigi A, B oleh pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikan, atau C jika tiada pengamal perubatan dilantik, atau dalam kes tertentu pengamal perubatan yang dilantik itu tidak boleh didapati dalam masa dan jarak yang munasabah. Pekerja boleh dirawat oleh mana-mana pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan. Dalam hal ini, mangsa Encik Muhammad Afizuddin
telah dirawat di syarikat kerajaan dan kami telah mendapatkan sijil bukti sijil cuti sakit Encik Muhammad Hafizuddin dan mengesahkan bahawa bukti tersebut adalah benar. Oleh itu saya telah membuat satu konklusi bahawa pihak pengurusan dikaitkan di bawah Akta Pekerja Malaysia tahun 1955. Pihak pengurusan sepatut dipersalahkan kerana Encik Hafizuddin bin Karjo telah berada dalam keadaan tidak sihat dan dia tidak sepatutnya bekerja pada hari itu. Jika dia tidak bekerja, mungkin kejadian ini dapat dielakkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Muhammad Aziz atas pembentangan bahagian yang terakhir. Dan setelah apa yang kita bincangkan dan maklumat yang kita dapat kumpulkan daripada pihak masing-masing tadi, saya telah membuat kesimpulan bahawa pemanis company ini boleh dikaitkan dengan Akta 514/OSHA 1994 Seksyen 19 yang membawa kepada hukuman tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Dan syarikat juga mesti ditutup dengan segera. Okey, kita tamatkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dah.